Boleh terima? Kepada pasien yang baru masuk, hai, dengar boleh, percaya jangan. Jap. Minggu lepas kita dah habis bab 5 kan? Kita dah habis kan? Ya, okay, baik. Jom kita buat sikit latihan sikit je. Kita buat sikit latihan bab 5. Sikit sangat-sangat. Latihan ni awak tak dapat pun, tapi awak dapat jap lagi lah. Okay, tapi latihan ni jangan risau. Jangan risau. Dia mudah je, dia simple saja. Sangat-sangat just macam biasa, light ringan-ringan je. Okay, try dulu. Sebab orang kata senang sangat bab 5 ni kan. Saya nak bagilah soalan dia kata senang sangat kan. Jangan risau, soalan objektif 8, kita ambil subjektif sikit. Objektif 8 soalan, lepas tu subjektif sikit. Yang ni soalan ni tak ada dalam notes lagi sebabnya saya akan bagi sekejap lagi lah. Saya akan bagi sekejap lagi kepada awak. Nombor 1, jawab dulu kat cik kat TV. C. Serius lah. Bawah sikit sir. C. Semua orang jawab C semua jawab C. Baik. Kepada pasien yang baru masuk, mungkin awak tertanya-tanya, mungkin awak ternganga kan, kenapa jawapan C? Kenapa membincangkan bentuk pentadbiran menggantikan Malay Union? Saya terangkan sikit kepada awak. Waktu British datang selepas Perang Dunia Kedua, British memperkenalkan Malayan Union. Malayan Union, orang Melayu tak suka. So, bila orang Melayu tak suka, orang Melayu menentang lah. Orang Melayu banyak-banyak, semua majoriti, hampir kesemuanya menentang British sebab tak sokong Malayan Union ni. Dan waktu tu, ladies and gentlemen, British, dia terpaksa bersetuju mengikuti apa kehendak orang Melayu. Dan waktu tu, British tukar kepada Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu lah bentuk baru yang ganti Malayan Union. Malayan Union tu bab berapa? Bab 4. Okay, cerita dia. Okay, sekejap ya, saya just ringkaskan aja. Itu nombor 1. Okay, nombor 2, siapa pula ni? Siapa ni? Haji Muhammad Sharif Omar. Ini macam Menteri Besar Selangor ke? Datuk Amsal. Ini macam Menteri Besar kan? Menteri Besar semua kan? Wah, menganggotai golongan radikal. Awak serius lah? Menganggotai golongan radikal. B. Ada kata D, Wakil Raja-Raja Melayu. Very good. Saya suka. B. Saya malu dah bila orang cakap B macam dia macam B. Saya macam lama. Dia lama tak dengar orang panggil B macam. Tapi tiba-tiba ada pula komen kita tulis B macam orang suruh jawab ni bukan panggil B. Lain. Getiklah. Jangan perasan. Okay, fine. Okay, baik. Dia macam ni tau. You tahu tak golongan radikal tu apa? Tahu golongan radikal? What is that? Golongan radikal ni adalah golongan yang betul-betul berjuang nak dapat merdeka. Okay, maafkan saya yang berjuang, yang diorang memang ekstrim. Maksudnya dia betul-betul agresif. Aku tak kira aku nak merdeka juga. Kok mana-mana pun aku nak merdeka. Dia macam tu. That's a radical. Dan siapa yang bagi gelaran? Siapa yang tiba-tiba, kau radical? Kau bukan. Ini radical. Yang bagi gelaran tu British. Sebab mereka minta kemerdekaan daripada British. Radical lah tu. Radikal ni nama dia sikit je yang awak kena tahu. Antara nama golongan radikal Ahmad Boys Tamam, Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Ini antara nama-nama yang awak kena ingat. Haji Ishak. Tak banyak pun. Okay? Ni semua siapa? Ini semua adalah Wakil Raja Melayu. Siapa? Kenapa pula Wakil Raja Melayu tiba-tiba ni? Baik. Ingat balik cerita saya sebelum ni. Waktu kita menentang Malayan Union, British setuju nak tubuhkan negara baru dekat negara kita ni. So dia panggillah orang Melayu datang bincang. Dia panggil raja, sini semua kita bincang bentuk negara macam mana yang you all nak. Orang Melayu wakil dia siapa? Siapa wakil orang Melayu? Parti apa? Ingat lagi tak parti apa? Ya, parti UMNO. Very good. Ada wakil raja. British tanya seorang-seorang. British tanya, okey orang UMNO nak apa? Okey, dah dengar dah. Okey lah, wakil raja Melayu, wakil raja nak apa? Inilah wakil raja. So jawapan dia mana? D. Salah. Bukan D ke sir? Soalan tanya sumbangan. Soalan tak tanya siapakah mereka. Waktu awak jawab D, tadi ada tak keluar lirik lagu? Waktu saya cakap salah, ada tak keluar lagu? Baby, I don't understand this. Ada keluar? Tak ada? Okey, tak apa lah. Sumbangan dia adalah, ladies and gentlemen, iaitu menyokong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Menyokong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Itu jawapan dia. Ya. Dia sokong. Ya. Soalan tak full. Bukan soalan tak full. Betul lah, okay, soalan tak full lah kot. Soalan dia macam tergantung sikit kan.
Okey, nanti sebagi janji saya bagi ni. Okey, nombor 3. Sebuah jawatan kuasa kerja dibentuk untuk merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tokoh yang wakil Raja Melayu ialah. Ini baru betul dia tanya. Siapa yang wakil Raja Melayu? Baru betul soalan ni. Oh, majoriti tu jawab D, Datuk On Jaafar. Bang, Datuk On ni wakil UMNO dan Datuk On ni memang kita daripada dulu lagi kita kenal Datuk On ni dengan UMNO. Memang dah sinonim dah nama Datuk On dengan UMNO ni. Wakil Raja Melayu adalah ini, Datuk Nik Ahmad Kamal. Siapa dia? Awak tengok je nama Nik kat sini ni wakil raja mana Kalau nama Nik dia kat depan wakil raja mana? Ya, wakil raja Kelantan. Itulah dia. So jawapan dia A. Okay, nombor 4. Yang ini saya yakin lah, yang ini saya akui lah kan. Saya tak pernah ajar, saya tak pernah sebut pun dalam kelas, saya akui lah. So kalau salah saya okey lah, terima lah benda tu. Saya zoom out sikit, zoom out sikit. Saya macam okey lah kalau macam tekan sikit. Masuk. B, C, D, G. Ui, gempak tu. B, C. Okay, kenapa saya cakap gempak? Sebab tak ada seorang pun cakap A. Ada seorang dia cakap A. Seorang je. Gempak lah. Kenapa you tak jawab A? Tak, ini betul. Okay, betul. Kalau you jawab itu salah lah. Itu salah. Tapi saya macam, kenapa tak jawab A? Sebab nama dia Melayu. Sebab you tahu dekat Datuk Hamzah, dia adalah wakil raja kan. Dia adalah wakil raja. Soalan tanya, penasihat undang-undang raja. Penasihat undang-undang raja adalah orang British yang dikenali sebagai Theodore Adams. Okay, yang ni saya akui, memang saya tak pernah sebut pun dalam kelas. Penasihat memang British. Very good. Maksudnya awak faham lah. Penasihat memang British. Okay, nombor 6. Mengapakah gabungan Putera MCGA ditubuhkan pada tahun 1947? Dah kenapa pula diorang ni? Apa yang diorang tak aku hati sebenarnya ni? Okay, majoriti jawab A, ada jawab D, menentang Malayan Union. Siapa yang jawab D, menentang Malayan Union? Ni tak puas hati ni. Ni tak puas hati ni. Mat, ciri. Parti politik yang menentang Malayan Union, 1. Siapa dia? UMNO. Very good. You are very good student. You are very clever person. Mana marker kat sini? Tak ada marker. Kalau tak ada marker, kat sini kat depan ni. You tahu tak, satu ketika dahulu, once upon a time, UMNO ni, ladies and gentlemen, UMNO ni satu parti politik orang Melayu yang sangat besar. Yang mana waktu sebelum tertubuhnya UMNO, dah ada banyak parti-parti lain. Dah ada banyak parti lain. Sebelum UMNO ditubuhkan, dah ada PKMM, dah ada API, Awas, Parti Negeri Kedah, Parti Negeri Kelantan, Parti Negeri Johor, semua dah ada dah. Dan you tahu tak, mereka ni semua berpakat. PKMM, API, Awas, Kesedah, Parti Negeri Johor, semua ni berpakat tubuhkan UMNO. Ya, Parti Geram. Ya, semua tu bergabung tubuhkan UMNO. Maksudnya, setuju tak cakap saya, di bawah UMNO ni banyak parti lain. Iaitu ada apa? PKMM, ada Geram. Lepas tu ada Parti Negeri Kelantan. Okey, bukan Parti Negeri, Parti Melayu Kelantan. Macam tu. Betul tak? Kan? Dan, you tahu what happened? UMNO waktu tu menentang British untuk hapuskan Malayan Union. UMNO bukan minta kemerdekaan waktu tu. So, apa jadi? Jadinya, geng-geng ni keluar. Mereka ni PKMM, Awas, API, Kesedah, semua keluar daripada parti UMNO, buat maksudnya stand alone. Mereka tu cakap tak apa, tak payah duduk dengan UMNO sebab UMNO bukan nak minta merdeka. UMNO hanya waktu tu tuntut hapuskan Malayan Union. So mereka keluar. Bila mereka keluar pula, ladies and gentlemen, bila mereka keluar pula, British ajak UMNO berbincang. British ajak UMNO bincang nak tubuhkan negara, ajak UMNO, ajak wakil Raja Melayu ni. Ya, PKMM tu radikal sebab PKMM radikal ni diorang nak merdeka. UMNO nak hapuskan Malayan Union. Beza perjuangan kan? Beza perjuangan. That's why diorang keluar. Dan last kali abang kakak yang dihormati sekalian, waktu British ajak UMNO, ajak Raja Melayu berbincang, British setuju untuk tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Dan waktu tu, diorang marah. Jangan marah sekali. Tak, ini cerita penuh perasaan. Dia bukan marah, cerita penuh perasaan. Takkan saya nak cerita macam UMNO, diorang keluar, lepas tu diorang tubuhkan parti dia. Cerita macam tu. Okay, sambung balik cerita kita. Mereka marah. Mereka menentang Persekutuan Tanah Melayu. Persoalan dia, agak-agak you all. Kenapa mereka menentang Persekutuan Tanah Melayu? Ini jawapan lagi, Dalam buku teks, ya. Dalam buku teks, secara logiknya, dengan betul dalam buku teks, okey, benda ni, okey, lupa nak bagi tahu awak. Saya lupa nak bagi tahu awak. Hari Khamis ke hari Jumaat itu, hari Rabu ke Jumaat, saya lupa dah. Waktu merdeka, hari Selasa waktu merdeka. Saya dengar satu talk sejarah daripada Profesor Dr. Amin, salah seorang profesor sejarah daripada USM. Dia tengahkan pasal topik benda ni.
Bila diterangkan pasal topik benda ni, baru kita dapat tahu sebenarnya apa yang tengah berlaku. Dalam buku teks bagi tahu PKMM, api awas kesedar, marah kepada benda ni, jawatan kuasa kerja tu sebab tak ajak berbincang. Tapi kalau hakikat sebenarnya, kalau kita, memang betul. Kalau saya pun saya marah tak ajak berbincang. Tetapi dari segi side lain, belah lain punya pandangan pula, mereka marah sebab mereka nak merdeka. Itu sebenarnya perjuangan. Ya betul, mereka memang nak merdeka sebenarnya. Faham kan? Persekutuan Tanah Melayu dah merdeka ke belum? Belum merdeka lagi kan? Ya. Itu yang diorang marah sebenarnya. Tapi dalam buku teks, tak apa, kita ikut sebab itu fakta yang betul juga. Itu fakta yang betul. Iaitu puak-puak Putra dengan MCJA ni tak suka kepada geng-geng British dan geng-geng UMNO sebab diorang tak diajak berbincang. Itu betul. Tapi dari segi side lain yang tak diceritakan dalam buku teks adalah mereka nak merdeka. Betul. Okey, kalau soalan objektif, ikutlah yang buku teks. Ikutlah cakap mereka tak diajak berbincang. Janganlah pula awak cakap sebab nak merdeka. Macam tu. Ikut buku teks. Okey dia. Clear tak? Okey, next. Nombor 7. Golongan nasionalis Melayu radikal menggunakan akhbar dalam perjuangan mereka. Akhbar tersebut ialah D. Utusan Melayu. Wah, korang mentang-mentang membesar zaman utusan, kau cakap utusan Melayu ya. Majlis. Majlis apa? Kenduri. Berkatan. Majlis kahwin. Okey. Majlis dengan Melayu. Dua ni majlis dengan Melayu, ini sinonim dengan UMNO. Ini sinonim dengan UMNO. Untuk radikal Melayu tu siapa-siapa yang masih lagi pening tak tahu siapa dia, dia parti PKMM, parti awas, ni semua ni suara rakyat. Itu surat khabar dia. Boleh? Okey, settle pasal nombor 7. Nombor 8. Laju punya. Mereka menentang penjajahan British kerana British bertindak menindas golongan nasionalis Melayu. Siapa ketua X? Ahmad Boys Tamam. Okey, jom saya cerita dekat awak satu benda. Waktu UMNO ditubuhkan tahun 1946 time tu, kan nak menentang Melayu ni. Orang Melayu sokong kau habis-habisan. Waktu tu memang orang Melayu macam, wah, inilah perjuangan sebenar. Inilah perjuangan kami nak dapat kemerdekaan. Tiba-tiba, tadi sekali saya ulang tiba-tiba UMNO bukan UMNO, British tak bagi merdeka. British hapuskan Malay Union dan tukar je konsep sikit je. Tapi still British menjajah lagi. You tahu apa perasaan orang Melayu waktu tu? Penduduk di tanah Melayu, tahu perasaan dia? Semua berjuang nak dapat kemerdekaan, tapi tiba-tiba, tak dapat merdeka. Hanya tukar sistem, nampak sikit-sikit macam tu je. Ya, orang Melayu waktu tu kecewa sangat-sangat, rasa macam, oh ini apa benda ni, kita macam dah tertipu. You tahu waktu tu majoriti penduduk di tanah Melayu beralih sokongan. Majoriti penduduk tanah Melayu waktu tu dah tak sokong UMNO. Habis tu sokong siapa? Majoriti. British pula risau. Risau apa tahu? Macam, apa jadi ni? Ini kalaulah puak-puak PKMM ni berjaya kalahkan UMNO, puak-puak PKMM ni berjaya bersatu, jatuhkan UMNO, jatuhkan British, habis British confirm, gone. So waktu tu you tahu British macam mana nak pujuk balik penduduk tanah Melayu sokong UMNO. Tahu macam mana nak pujuk balik? Dia kata dekat pemimpin UMNO, kita nak bagi merdeka. Dengan syarat bersatu padu, dengan syarat ada pentadbiran sendiri. Orang Melayu waktu tu bila dengar je nak bagi merdeka kepada UMNO, semua majoriti bertukar pergi kepada UMNO pula. Ya, sebab nak dapatkan kemerdekaan. Awak jangan cakap macam lalangnya. Tak, bukan soal lalang, bukan soal daun ketumbar ke daun sop ke, bukan soal tu. Soal dia sekarang perjuangan siapa yang boleh bawa kemerdekaan. Itu je. Dan British punya powernya dia extend masa kau-kau bang. Dia extend masa kemerdekaan tu kau-kau je. Sebab British kalau boleh dia nak lagi kutip biji timah ni, getah yang ada dekat tanah Melayu ni. Dia extend masa, dia kata nak merdeka kena bersatu padu. Buatlah perpaduan punya cara, buat proses. Tapi baguslah. Proses perpaduan baguslah. Lepas tu ajar pula mentadbir, nak jadi menteri macam mana, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Menteri Kesihatan. Okey, orang Melayu macam ni cara dia. Dan macam mana dia explain cara. And for your information, waktu kita nak dapatkan kemerdekaan daripada British, you tahu tak, British mengharapkan ada satu jawapan. Okey, waktu tu 8 orang pergi. 4 maksudnya wakil UMNO, wakil perikatan pergi rombongan merdeka. Ini cerita tak jauh ni. Ini cerita bab 9 ni. Bab 9, bab 10. 4 orang wakil perikatan, wakil parti yang nak memerintah negara kita, 4 orang wakil raja. You tahu tak, British mengharapkan salah seorang ni, wakil raja ni cakap tak nak merdeka.
Kalau ada salah seorang cakap tak nak merdeka, British tak boleh bagi merdeka. Kenapa macam tu? Sebab British nak kekal lama lagi negara kita supaya dia boleh kaut lagi keuntungan ekonomi yang ada. Negara kita sangat kaya dengan biji timah. Sampai sekarang negara kita masih kaya biji timah. Bukan majoriti ke sir? Betul majoriti. Tapi dia bukan kira majoriti. Waktu tu dia kira semua. Dia nak semua. Tapi ada seorang raja, betul. Saya tak nak sebut negeri mana, tapi ada seorang raja yang memang waktu tu kalau boleh tak nak merdeka lagi. Kita cerita nantilah itu. Kita cerita nantilah 48 lah. Itu cerita nantilah. Okay, next. Bagi tahu je lah, sir. Nanti je lah. Sebab tak bersedia. Okay. Menurut raja tersebut, negara kita masih lagi ekonomi tak stabil, ekonomi tak kukuh. So, menurut raja tersebut mengatakan, lebih baik kukuhkan ekonomi dulu, baru merdeka. Dia macam tu, dia kata. Okay, jom. Next, soalan. Ni, soalan subjektif sikit. Nampak ke ni? Tak payah, tak baca atas ni, kita baca ni je. Apakah cadangan daripada putera? Apakah yang dicadangkan oleh putera? Cadangan apa ni, geng? Ini cadangan kepada perlembagaan. Rakyat. Hang main-main, main-main. Perlembagaan rakyat. Dah. Okay. Kepada pasien lama yang baru tak apa, relax dengar dulu cerita dia, yang pasien lama yang apa semua. Ingat lagi tak apa perlembagaan rakyat yang kita borak minggu lepas tu? Lagi tak cerita dia? Bendera warna putih merah, very good. Kedudukan bahasa Melayu. Yes. Lagi. Kewarganegaraan Singapura disatukan. Very good. Okay. Let me tell you something, the true story. Let me tell you something, the true story. Saya bagi tahu awak minggu lepas, perlembagaan rakyat adalah satu perlembagaan, maksudnya bentuk negara kita. Maksudnya macam mana bentuk negara kita akan ditubuhkan. Ingat lagi saya cerita benda ni? Kan? Macam contoh, negara kita sekarang ada perlembagaan, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, agama Islam, agama rasmi. Itu perlembagaan negara kita sekarang. Tapi waktu kita nak merdeka zaman dulu, sorry, maafkan saya, bukan waktu nak merdeka. Waktu penentangan daripada puak-puak putera dengan AMCJA, puak radikal. Mereka ni dah tahu nak minta merdeka, mereka dah siap dah satu rangka bentuk negara, iaitu perlembagaan. Dan perlembagaan yang dicadangkan oleh puak-puak radikal ni adalah bendera warna merah putih, menggunakan raja berperlembagaan. Lepas tu lagi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan pun ada. Lepas tu hak istimewa orang Melayu dikekalkan. Sama, lebih kurang sama kan? Tapi you tahu tak? Siapakah yang cadang konsep raja berperlembagaan? You tahu tak siapa yang cadangkan orang setengah tu? Yang cadangkan adalah puak-puak AMCJA. AMCJA ni, for your information, mereka ni adalah bukan Melayu. Ini the real story. Bukan saya macam nak mengaku ke petah. The real story. Bukan Melayu minta kekalkan raja, tapi guna raja berperlembagaan. That's a good, betul. Dan mereka jugalah antara ni, bukan Melayu jugalah yang minta supaya kalau boleh urusan agama Islam, urusan adat semuanya diuruskan oleh orang Melayu. Dan mereka jugalah yang mencadangkan, walaupun mereka bukan orang Melayu, mereka mencadangkan supaya wujudkan keistimewaan kepada orang Melayu. Wujudkan keistimewaan Melayu. Ya. Kenapa macam tu kan? Kenapa mereka disanggupkan? Dia all tahu AMCJA ni terdiri daripada orang luar. Adanya orang India, adanya orang Cina. Orang India, orang Cina mereka tahu mereka bukan penduduk asal tanah Melayu, mereka tahu. So mereka sekarang ni tak nak balik ke negara asal dah. Mereka betul-betul nak jadi rakyat tanah Melayu. So tak nak mereka perlu berbaik dengan penduduk di tanah Melayu. Betul? Itu kisah antaranya. Tetapi mereka jugalah yang bagi cadangan supaya apa tahu? Supaya gabungkan tanah Melayu dengan Singapura. Mereka jugalah yang bagi cadangan supaya gabungkan tanah Melayu dengan Singapura. Persoalan dia, kenapa nak gabungkan Singapura? Setuju tak cakap saya? Dekat Singapura ramai orang Cina.
Ramai Cina berniaga betul lah. Okay, ini bukan racism, ini betul. So gabung lah. Itu cadangan mereka. Okay, jom kita tulis. Okay, first, cadangan Putra. Putra ni adalah wakil atau parti kepada orang Melayu yang mana mereka mencadangkan dalam perlembagaan rakyat iaitu bendera warna merah putih. Itu cadangan daripada Putra, bendera warna merah putih. Lagi apa cadangan mereka? Putra ni Allahu Akbar. Raja berperlembagaan, ingat. Raja berperlembagaan bukan daripada Putra. Mereka mencadangkan supaya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kedudukan bahasa Melayu lah, kedudukan bahasa Melayu betul-betul. Okay, next, AMCJA. Mereka mencadangkan konsep raja perlembagaan. Okay. Tanah Melayu, ini Tanah Melayu. Awak buat ayat penuh, awak jangan buat ayat macam ni tau, raja perlembagaan. Awak buat ayat yang cantik sikit. Memperkenalkan konsep raja perlembagaan. Mencadangkan Tanah Melayu digabungkan dengan Singapura. Jangan buat macam saya macam ni. Jangan. Okey. Okey. Syarat kewarganegaraan. Syarat kewarganegaraan. Kau jangan serius. Okey, senyum. Orang Cina penduduk asal Singapura ke? Tak. Orang Cina, tak. Kat Singapura ramai orang Cina sebab bisnes, sebab niaga kan. Okey, kat Singapura ni awak tahu pelabuhan yang strategik tau. Dulu orang berniaga dekat pelabuhan. Dulu, zaman dulu. Okey, soalan C. Apakah tindakan yang digabungkan Allahu Akbar? Ni dah ada ke? Dah ada jawapan, Padang? Mana dah ada jawapan? C. Ada jawapan tadi. Apakah tindakan yang oleh gabungan Putra dan AMCJA apabila British menolak perlembagaan rakyat? Tindakan yang dilakukan oleh gabungan Putra AMCJA menolak. Yes, very good. Melakukan hartal. Apa yang diorang buat? Hartal apa? Hartal apa? Tutup kedai. Chattel, semua betul. Okay. D. Sebagai warga negara Malaysia, bagaimanakah anda berusaha untuk melaksanakan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum? Macam mana? Kempen dah tahu jawapan. Kuajar kempen pendidikan. Kuajar masing-masing ya. Sebut balik semua apa yang saya tulis kat sini ya. Kempen pendidikan tolak ansur. Terima kasih semua orang ya. Okey, saya rasa awak tahu kot jawapan dia kan. Kempen apa nak buat, kenalah bagi nama penuh kan. Tahu kan? Jangan tulis kempen saja. Saya tulis pendek macam tu saja sebab nak cepat ni. Awak kempen. Okey, lagi satu, pendidikan. Macam mana pendidikan sekolah boleh bersatu padu? Macam mana boleh sekolah bersatu padu? Okey, ni saya tulis. Membentuk sistem sekolah ke arah perpaduan. You tahu satu benda tak? Dekat sekolah, ada member kita orang India. Ada member kita orang Cina. Berkawan. Ada bukan orang. Bahaya tu. Dan you tahu tak? Dekat sekolah lah tempat yang sesuai untuk bersatu padu. Pasal apa? Bab apa? Royak sikit. Bab apa? Kenapa sebenarnya? Tempat belajar. Berbilang kaum. Satu tujuan. Ini boleh jadi Perdana Menteri ni. Satu tujuan kita. Banyak kaum. Sukan sama-sama. Ada member saya tu, nama dia Saravana. Dia tak suka main sukan. Cakap bahasa Melayu sama-sama. Sekarang cakap bahasa Inggeris. Pernah dengar tak satu pepatah mengatakan melentur buluh biarlah dari rebungnya? So kalau nak didik someone, didik daripada kecil betul. So dekat sekolah lah kita didik supaya bergaul dengan semua orang. Cuba awak suruh orang yang atuk-atuk kita tu, yang umur 70-80 atuk kita kan. Atuk kita kena bergaul dengan satu padu. Kena perpaduan tu. Atuk pula. Apa ni? Ya? Perpaduan? Apa betul tu nak? Atuk pun tak tahu perpaduan tu apa. Atuk lagi resis macam. Okey, itu antaranya membentuk sistem sekolah ke arah perpaduan. Okey, lepas tu tolak ansur antara kaum. Yang ni awak cantikkan ayat dia. Tolak ansur antara kaum ni, tolak cerita cantik sikit. Saya nak tanya, apa yang kita tolak ansur? Ada ke tolak ansur yang kita buat apa semua ada ke?
Siapa-siapa yang tak tahu tolak ansur tu apa? Tolak ansur tu maksudnya kita mengalah lah. Pernah tak saya cerita dekat awak pasal CLC, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum? Pernah cerita tak? Penduduk bukan Melayu minta kewarganegaraan. Ingat tak? Penduduk bukan Melayu minta kewarganegaraan. Orang Melayu bagi ke tak bagi? Last kali. Ya, last kali. Bukan awal-awal, last kali. Bagi kan? Tolak ansur lah tu. Tolak ansur lah tu. Okay? Kita letak contoh ke, sir? Kalau awak dapat letak contoh, cantik. Kalau awak letak contoh tolak ansur antara kaum, seperti, awak cepat. Seperti Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum buka kewarganegaraan kepada Jawatan Kuasa Hubungan cadang orang Melayu. Orang Melayu buka kewarganegaraan kepada bukan Melayu. Ni pun dapat 2 markah sebenarnya. Okey, boleh? Itu antaranya. Okay, so settle lah kita jawapan dia. Sikit-sikit saja kita buat latihan. Selebihnya saya minta untuk awak buat latihan sendiri kat rumah. Boleh buat latihan sendiri jangan ada yang tak buat ni, siapa-siapa yang tak buat latihan Allahu Rabbi, sedihnya saya, kecewanya saya. Recap balik, sir. Recap apa? Ush. Dia tak boleh jadi ni. Apa sudah jadi? Saya tak buat lagi benda ni. Kurang ajar betul. Saya tak buat lagi benda ni. Kurang ajar betul. Ingat dah buat dah. Nampak dah kantoi tadi kita nak belajar apa kan? Okay. Any question untuk bab 5 sebelum kita masuk bab 6? Ada Nothing. So semua dah tak sabar nak masuk bab 6 dah ni. Kira macam, sir, cepat sir. Kami dah memang get ready dah. Match ni. Kita nak cerita pasal bab 6, ladies and gentlemen. Okay. Bab 6 tajuknya adalah komunis. Semua tak sabar nak masuk bab 6. Semua kat sini, sir. Kami ni dah semangat nak belajar pasal komunis ni, sir. Cepat, sir. Cepat, jangan buang masa. Sabar dulu, bang. Saya terangkan benda apa yang awak akan dapat tahu bila belajar dalam topik ni. Awak akan dapat tahu benda apa bila belajar topik ni. Perkara yang pertama yang you akan tahu dalam topik ni belajar pasal bab 6, mula-mula you akan tahu pasal macam mana boleh wujudnya komunis di negara kita. Dan dalam bab 6.1 ni jugalah kita akan belajar komunis itu sebenarnya apa. Sekejap lagi saya akan jawab satu persatu soalan. Ramai yang salah sangka, sir, kenapa komunis ni negara mana, sir? Komunis ni penjajah ke, sir? Semua orang cakap benda tu. Jangan salah faham. Sekejap lagi saya betulkan benda ni. Dalam 6.1 boleh? Next. Seterusnya. 6.2 kita belajar pula pasal ancaman. Hai, ancaman apa? Bang, awak tahu tak, komunis ni kalau dia menentang kasar, bang. Teruk. You tahu tak, saya pernah cerita dekat awak apa jadi kepada Tok Imam. Saya pernah cerita kepada dia. Tok Imam orang Islam, Tok Imam ketua kampung ke apa semua, dia buat apa Dia tangkapnya, dia masuk dalam guni, lepas tu dia bakar, bang. Dia bakar macam kambing golek tu. Itu ancaman komunis, bang. Lagi kasar dari Jepun ke, lebih kurang sama saja. Lepas tu you tahu tak, ada satu dia buat apa Ada satu dia buat dia potong kulit tau. Dia potong kulit kita ni, kita macam potong macam okeylah. Dia macam potong, dia potong sikit tau. Sikit dia potong, sikit je, tak banyak. Sikit je. Tahu dia buat apa? Dia tarik. Sakit kan? Tak cukup sakit lagi, bang. Dia simbah air garam pula. Okay, itu perkara yang kita belajar 6.2. 6.3 pula kita belajar pasal apa? Kita panggil cara-cara macam mana negara kita menangani ancaman komunis. Cara-cara macam mana negara kita menangani ancaman komunis. Ladies and gentlemen, ketahuilah you all, negara kita sewaktu menangani ancaman komunis, negara kita diketuai oleh seorang yang kita boleh anggap macam Perdana Menteri. Kita boleh anggap macam Perdana Menteri yang dikenali sebagai Sir Henry Gurney. Pernah dengar nama ni? Sir Henry Gurney inilah nama sekolah Juvana. Sudah nama sekolah Juvana pula. Tolak tepilah pasal sekolah Juvana tu. Dah cerita nama dia ni pasal
Geni ni. Henry Geni ni, you tahu, disebabkan negara kita waktu tahun 1948. Oh, 1948. Okay, nantilah kita cerita, nanti 6.2. Waktu tu kisah dia, komunis mengganas. Komunis mengganas. You tahu macam mana nak fight dengan komunis? Kita dah fight macam-macam dah, tak boleh. Fight macam-macam dah, kalah. Last kali bawa masuk ni, Sir Henry Geni. You tahu Sir Henry Geni ni sebelum ni datang daripada mana? Sir Henry Geni ni sebelum ni datangnya daripada Palestin. Dia buat apa dekat Palestin? Dia menghalangnya. Okay, waktu tu 1948, Israel dapat kemerdekaan daripada British. British yang kata, okay, Israel ini negara kau. Itu British yang buat, British yang bagi. Israel ini negara kau. Penduduk Palestin menentang, betul? Penduduk Palestin menentang, betul? So, macam mana British tolong Israel lawan Palestin yang menentang tadi? Macam mana British tolong? Ni yang ketuanya. Apa yang dia buat dekat tanah Melayu lawan komunis, dia buat benda yang sama dekat Palestin. Ya. Maka, nampak? Ini perasaan menceritakan, bukan marah, perasaan. Apa dia buat, Sir? Salah satu cara nak lemahkan komunis adalah bagi komunis lapar dan bagi komunis tak ada ubat. Dia tak bagi makanan. Maksudnya kedai semua dipindahkan, kedai ditutup, tak ada orang menjaga kat kedai. Dia macam betul-betul macam tu dia buat. Dia tutup supaya komunis ni tak boleh cari makan. Kalau sakit tak ada ubat. Itulah yang dia buat kat Palestin. Tak ada Maggi ke, Sir? Next. Okay, next. Itu cerita sikit. 6.4 pula kita akan belajar kesan zaman darurat. Ada kesan zaman darurat. For your information, kita darurat daripada tahun 1948 sampai 1960. Dan saya nak tanya awak. Berapa tahun ni darurat ni? 12 tahun. Nanti, topik 6.4, saya ceritakan kepada awak benda yang tidak dinyatakan dalam buku teks. Kenapa sebenarnya British daruratkan? Nanti saya cerita. Darurat tu apa? Darurat tu tak boleh keluar rumah. Macam PKP. Macam PKP kita. Kita PKP 6 bulan, 7 bulan, 2 tahun. 12 tahun. Dan saya nak tanya, kesan PKP setuju tak ekonomi negara makin merudum, betul? Sama. Ekonomi merudum. Okay, faham? Ini nampak benda. So tak sabar kan dalam topik ni nak belajar kan macam wah. Tak sabar kan. Dan lupa nak bagi tahu cerita pasal Henry Geni je. Dekat sini jugalah saya akan ceritakan antara pengalaman. Kalau sempatlah, tapi itulah banyak cerita. Tapi kelas sejam saja macam mana ni? Saya nak ceritakan mana-mana tokoh tentera-tentera daripada Sarawak, daripada Sabah, ada penduduk dekat ni, dekat tanah Melayu, perang fight power bang. Aduh. Masa sejam. Sedih. Mana saya itu? Oh, sini. Okay, dah, tak apa. Jom, kita masuk kepada 6.1. 6.1 bagi siapa-siapa yang tak tahu, tajuk topik ni mungkin ada yang baru masuk. Tajuk topik ni adalah kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Ini dia, kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Ramai orang duk tertanya-tanya. Ni saya selalu dengar, mulai hari ni berapa mata memandang ni? Ada 714 mata memandang. Tolonglah mulai hari ni, jangan pernah tanya soalan kepada saya, Sir, komunis negara mana? Semua duk tanya benda yang sama. Sir, komunis ni negara mana, Sir? Sir, komunis ni dia penjajah apa? Siapa sebenarnya komunis? Okey, saya bagi tahu terus terang kepada awak. Komunis ni sebenarnya, ladies and gentlemen, dia sebenarnya adalah merupakan satu bentuk kepercayaan. Lagi sekali saya satu bentuk kepercayaan. That's a communist. Contoh, saya mempercayai bahawasanya orang botak handsome. Saya percaya. So, itu yang saya percaya. Kan, betul nampak semua orang. Okay, so saya buatlah. Nama kepercayaan saya apa dia? Okay. Saya macam mana lagi orang botak handsome. Semua rakyat kena botak. Kalau botak, tak payah sikat rambut, so tak buang masa. So, saya buat benda tu. Yang itu saya gelarkan sebagai botakism. Tak kisahlah saya punya nama, saya nak buat botakism. Dan saya pergi sebar. Saya pergi sebar ke seluruh serata seantero dunia. Saya buat talk, bercakap.
Wahai rakyat-rakyat, kita semua kena botak. Kalau kita botak, kita akan nampak lagi hebat. Dan orang tak setuju. Orang tak setuju. Orang kata, apa benda lah ni? Apa benda cakap? Saya kata, okey, tak setuju, tak apa. Tak setuju, tak apa. Saya ambil senapak. Bagi saya dua sebab kenapa tak tidur lagi. saya ambil senapang dan saya ugut. Kau nak terima tak nak terima? Kalau kau tak nak terima, aku tembak kau. Ibarat macam tu lah. So saya nak tanya, saya penjajah ke? Kalau saya wajib, saya penjajah ke? Oh, itu dikira penjajah. Itu bukan kira penjajah. Itu saya nak sebarkan fahaman, tapi orang tak terima, saya ugut. Itu pengganas. Betul. Itu pengganas. Okay. Dan komunis ni percaya kepada apa? Jangan pula awak cakap dekat mak awak, mak, abang dah faham lah pasal komunis ni. Rupanya komunis ni nak semua orang botak dalam dunia. Dah, itu saya punya fahaman. Itu saya punya fahaman. Lain. Komunis, dia faham, dia ada satu pandangan yang mana, ladies and gentlemen, seluruh politik, seluruh ekonomi, semua dalam negara adalah hak milik negara. Maksudnya apa? Maksudnya kalau awak ada duit 1 juta, itu bukan duit awak, itu duit negara. Yang mana dalam komunis bermaksud tak akan ada orang kaya, tak akan ada orang miskin. Semua sama level. Itu komunis punya pandangan. Faham? Yes. Okay? Dan kalau you nak tengok betul-betul macam mana komunisme punya ekonomi, you tengok Korea Utara. Korea Utara betul-betul memang tak akan ada jutawan dekat sana. Tapi negara China, dia orang dah tak sama macam dulu. Negara China mereka dah perbaharui. Mereka dah bukan komunisme yang komunis yang tok-tok punya komunis tu. Ya. Sebab tu dekat China pun ada orang yang boleh kaya, ada orang yang boleh tak kaya pun tak apa. Tapi Korea Utara sama. Clear? That's a fahaman komunis. That's a fahaman komunis. Kisah dia. Siapa tiba-tiba yang buat benda ni? Kan? That's a fahaman komunis. Masalahnya, siapa tiba-tiba yang berfikir nak buat benda ni? Orang yang tiba-tiba berfikir nak buat benda ni dia. Ni dia. Saya just nak bagi tahu lah, ini bukan segas Ini bukan segas tadi Awak jangan macam-macam. Itu rambut ke janggut? Dia punya misai lagi tebal daripada rambut saya. Okay, ini orang yang pertama tahu. Kawan baik dia. Ni ha. Okay. Namanya adalah Karl Marx. Karl Marx ni asal daripada Jerman. Mereka ni asal daripada Jerman. So maksudnya, senang cerita, fahaman komunis ni berasal daripada Jerman. Mereka ni lah. Dan you tahu tak? You tahu tak kenapa tiba-tiba Karl Marx dengan Friedrich Engels ni boleh tiba-tiba nak buat satu fahaman yang baru? Tahu pasal apa? Sebabnya waktu tu dia nampak puak-puak golongan kaya ni macam contoh pemerintah golongan kaya. Lepas tu dia nampak lagi orang kaya seperti golongan beragama, golongan kaya selalu menindas orang miskin. Dia kata selalu orang kaya ni apa semua tindas orang miskin, dia jadikan hamba, dia bully orang miskin semua ni. So mereka ni fikir, Karl Marx fikir macam, ini tak bagus. Ini tak payah. Tak belok ni. So kita buat dalam dunia tak payah ada orang kaya, tak payah ada orang miskin, semua sama. Faham? Ada buat macam tu. That's dia fikir tiba-tiba. Dan waktu tu, ladies and gentlemen, dia memang tak suka kepada golongan beragama sebab dia nampak ada orang gunakan agama nak dapatkan duit. Dia kaji macam tu, dia nampak. So sebab tu dalam komunisme pun ada mengajar, tak percaya kepada agama. Dia. Nah, itulah fikiran mereka. Dan persoalan dia, waktu mereka buat fahaman komunis ni, macam mana diorang nak sebar? Macam mana nak sebar? Kan kalau kita sekarang mudah, kita buka IG, tak. Akhir hari ni, botakism merupakan satu fahaman yang meyakini. Kita boleh sebar dekat TikTok, kita boleh sebar dekat Twitter, Instagram apa semua. Zaman dulu nak sebar kat mana? Zaman dulu orang banyak habiskan masa dekat buku. Orang banyak baca buku sebab zaman dulu itulah yang paling murah, senang nak beli. Buku ke surat khabar. Kalau nak beli TV, bukan tak ada. TV dah ada, radio dah ada. Tapi harga mahal. Buku je lah yang paling mampu milik pun. So buatlah. Buat buku. Ni buku dia je nama. Communist Manifesto Das Kapital. Ni buku dia. Communist Manifesto Das Kapital.
Manifesto tu apa? Manifesto tu janji-janji tu. So, orang lain duk baca. Orang bacalah, satu dunia tersebarkan, satu dunia macam tersebar, macam baca. Dan negara yang pertama yang mengiktiraf komunis, negara pertama yang terima komunis sebagai pemimpin adalah negara Rusia. Start daripada situlah tersebarnya komunis, pergi ke China, pergi ke Korea, pergi ke macam tempat, pergi sana, pergi sini. Sampailah tersebar juga ke negara kita. Faham cerita dia? That's the communism. Cumanya ramai yang tertanya-tanya, habis tu sir, kenapa mereka ni menentang kesedaran kekerasan? Kenapa diorang guna senjata? Dah kita tak terima. Kita rasa macam komunis tak patut ada di tanah Melayu. So diorang tak puas hati, diorang menggunakan senjata. Diorang ukuklah penduduk. Okey. Kau tak nak terima komunis ya? Bagi dua sebab kenapa tak nak terima komunis. Macam tu. Kira kita lah jahat. Dia tak boleh kata kita jahat. Bukan nak kata kita jahat. Maksudnya, kita ada pandangan sendiri. Kita tak nak terima komunisme. Kita nak terima benda lain. Oh, lagi satu. Komunisme tak suka beraja. Komunisme tak suka kepada raja. Sebab raja kaya. So, orang Melayu memang marah siapa-siapa hapuskan raja. Di Indonesia, you tahu tak, dulu, satu ketika dulu, once upon a time, Indonesia ada raja, tahu tak benda ni? Tak tahu Okay, ada raja tau. Then what happens sekarang? Ada raja? Tak ada Mana pergi? Kena bunuh bang. Kena bunuh. Siapa bunuh? Bukan dia dah, tapi kejamnya dia orang bunuh raja dekat Indonesia, you tahu. Puak-puak pengkaji sejarah pergi carilah kubur-kubur raja-raja dan semua. Dia bukan bunuh raja tau. Semua keturunan, makcik, pakcik, adik saudara, mak menakan, anak tiri, bapa lelaki kandung, mak kau, semua dia ambil, dia bunuh habisan. Asalkan ada kaitan dengan raja, dia bunuh. Gila kan? Dan orang, ada sejarawan kajilah. Mana perginya sisa-sisa, mana perginya kubur-kubur atau jenazah-jenazah semua. Ada satu tu, keluarga di raja, dijumpa tahu dekat mana? Satu kubur, bukan kubur lah, satu. Dia orang jenazah dia orang dibuang tahu kat mana? Dibuang dalam tangki najis. Macam tu sekali dia orang. Kejam. Itulah dia pasal komunis. Cuma ya, kita nak tahu macam mana tiba-tiba daripada Rusia boleh masuk ke negara kita. Siapa yang bawa? Nak tahu juga kan? Cerita ni saya akan terangkan secara detail minggu depan. Tapi itulah dia sejarah ni best juga. Tak tahu ke saya seorang dia rasa syok sendiri. Rasa macam nak cerita banyak nak cerita semua ni. Aduh, tapi tiba-tiba alamak iklan nak habis dah. Aduh. Saya cerita dekat you minggu depan mana tiba-tiba boleh munculnya komunisme di Malaysia ni. Siapa bawa ni kan? Sampai sekarang ni. And saya tak sabar nak cerita pasal kenapa boleh ada darurat di negara kita. Saya tak sabar cerita tadi. So, ladies and gentlemen, that's all. Sekian, terima kasih. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.